Jika anda lihat, senggatan ini adalah seperti tulang ikan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan hai, selamat sejahtera. Hari ini kita akan belajar tajuk yang seterusnya iaitu bina piktograf dan carta palang dalam tajuk pengurusan data, tajuk yang terakhir matematik tahun 4. Murid-murid boleh merujuk buku teks muka surat 233. Mari kita lihat slide yang seterusnya. Ya, ini adalah dua gambar yang menunjukkan satu permainan yang dimainkan oleh kanak-kanak pada zaman ini, dan permainan ini sangat popular. Untuk pengetahuan semua, ini adalah permainan Beyblade yang telah diasaskan oleh Takao Aoki pada tahun 1999 yang berasal dari Jepun. Permainan ini juga bukan sahaja dimainkan oleh kanak-kanak, tetapi turut dimainkan oleh orang dewasa seperti saya. Jadi, apakah kaitannya dengan tajuk kita hari ini? Mari kita lihat slide yang seterusnya. Ya, terdapat 4 orang murid yang sedang bermain Beyblade. Siapakah dia? Pertama, Hakim mempunyai 12 permainan Beyblade. Seterusnya, Ben pula mempunyai 10 buah permainan Beyblade. Seterusnya, Chin pula mempunyai 14 dan Don mempunyai 12. Di sebelah kanan ini merupakan jadual yang menunjukkan koleksi Beyblade bagi murid-murid ini. Hakim mempunyai 12, Ben pula 10, Chin 14 dan Don 12. Berdasarkan maklumat yang kita peroleh tadi, hari ini kita akan belajar cara untuk membina piktograf. Daripada jadual yang kita terima, kita akan hasilkan piktograf seperti yang berada di sebelah kanan. Seperti mana yang anda lihat di sebelah kanan, setiap orang murid itu tidak lagi mempunyai angka, tetapi di dalam jadual digantikan nilai angka tersebut dengan petunjuk, iaitu petunjuk yang berbentuk bulatan. Mari kita lihat macam mana cara untuk membina piktograf. Yang pertama, lukis 2 lajur dan 4 baris petak. Tulis nama di lajur kiri. 2 lajur bermaksud dalam keadaan menegak. 1 lajur dan 2 lajur. Seterusnya kita lukiskan 4 baris petak. 1 petak, 2 petak, 3 petak dan 4 petak. Jangan lupa untuk menuliskan nama murid di lajur kiri. Hakim, Ben, Chin dan Don. Seterusnya langkah kedua adalah mari kita tentukan petunjuk bagi piktograf. Maksudnya di sini adalah simbol bulatan mewakili 2 biji Beyblade. Inilah perkara yang paling penting. Kita perlu tentukan petunjuk yang sesuai untuk piktograf ini. Dalam hal ini, kita akan menentukan 2 biji Beyblade bersamaan dengan 1 bulatan. Macam mana kita nak buat petunjuk ini? Dengan menggunakan bilangan Beyblade yang dimiliki oleh setiap murid. Sebagai contoh, Hakim mempunyai 12 biji Beyblade dibahagikan dengan 2 akan mendapat jawapan 6. Seterusnya Ben 10 bahagi 2 bersamaan dengan 5. Chin pula 14 bahagi 2 bersamaan dengan 7. Dan yang terakhir Don 12 bahagi 2 bersamaan dengan 6. Nilai baru iaitu 6576 adalah petunjuk yang perlu kita lukiskan di dalam jadual nanti. Macam mana kita nak lukiskan? Mari kita lihat langkah yang ketiga. Dengan menggunakan jadual asal, mari kita bina piktograf. Kita lihat murid yang pertama iaitu Hakim. Lukiskan simbol di dalam lajur yang kedua. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Jadi di sini Hakim mempunyai 6 simbol bulatan. 6 simbol bulatan ini bersamaan dengan 12 bilangan Beyblade. Mari kita buat band pula. 2, 4, 6, 8 dan 10. Jadi, bilangan petunjuk yang perlu dilukiskan di dalam
ruangan Ben adalah 5 bulatan. Seterusnya, bagi Chin pula, Chin mempunyai 14 bilangan Beyblade. Jadi, kita lukiskan 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 14 bilangan Beyblade bersamaan dengan 7 simbol bulatan. Dan yang terakhir, Don mempunyai 12 bilangan Beyblade. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12. Jadi, Don mempunyai 12 bilangan Beyblade yang bersamaan dengan 6 simbol bulatan. Tulis petunjuk dan tajuk bagi carta ini. Tajuknya ialah koleksi Beyblade bagi 4 orang. Manakala petunjuk perlu dilukiskan ataupun dituliskan di bahagian bawah jadual. Seperti ini. Petunjuk. 1 bulatan mewakili 2 biji Beyblade. Langkah yang terakhir adalah anda perlu padamkan nombor 2 dalam setiap petunjuk. Sebenarnya, nombor 2 yang saya tulis di dalam setiap petunjuk adalah untuk memudahkan kita membina pitograf ini. Hasilnya adalah seperti berikut. Tiada lagi nombor 2 di dalam setiap petunjuk. Inilah dia pitograf. Mari kita lihat slide yang seterusnya. Dalam kita mempelajari tajuk ini, pitograf bukan sahaja boleh dibina dalam keadaan mengufuk, tetapi pitograf juga boleh dibina dalam keadaan mencancang. Seperti berikut. Ini adalah satu pitograf yang dibina dalam keadaan mengufuk. Gambar yang kedua pula ialah satu pitograf yang dibina dalam keadaan mencancang. Dan yang ketiga, pitograf dalam keadaan mengufuk. Dan yang terakhir, pitograf dalam keadaan mencancang. Untuk melukis pitograf, anda perlu merujuk kepada soalan terlebih dahulu. Jika soalan meminta kamu untuk membina pitograf dalam keadaan mengufuk, pastikan anda memilih gambar yang betul, susunan yang betul. Mari kita lihat slide yang seterusnya, iaitu cara membina carta palang. Seorang murid berkata, mari gunakan kertas petak untuk membina carta palang mencancang bagi data ini. Cartanya adalah seperti yang berada di sebelah kanan, iaitu pusat ternakan Seri PD, iaitu arnab, rusa, angsa dan itik. Di sebelah kanan anda, terdapat satu kertas petak yang digunakan untuk membina carta palang. Untuk membina carta palang, kita perlu mengikut langkah-langkah yang telah disediakan. Yang pertama, lukis paksi mengufuk dan paksi mencancang, seperti ini. Paksi mencancang adalah paksi yang mengarah ke atas, manakala paksi mengufuk adalah paksi yang mengarah ke kanan. Langkah yang kedua, pada paksi mengufuk, tulis nama. Ya, kita tuliskan nama 4 orang murid tersebut, iaitu Hakim, Ben, Chin, Don. Langkah yang ketiga pula, pada paksi mencancang, tandakan senggatan dan labelkan nilai yang sesuai untuk mewakili bilangan Beyblade. Mari kita tandakan senggatan pada carta ini. Jika anda lihat, senggatan ini adalah seperti tulang ikan. Setelah kita melukis senggatan, kita labelkan nilai pada setiap senggatan itu dengan bermula nilai sifar dengan kenaikan 2, iaitu 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 dan 18. Kita menggunakan sifar 2. Ya, ini adalah senggatan, bukan sengatan ya. Seterusnya, langkah yang keempat adalah lukis dan warnakan palang bagi mewakili setiap data bilangan Beyblade. Macam mana kita nak lukiskan palang? Kita perlu merujuk kepada jadual yang berada di sebelah kanan. Hakim mempunyai 12 bilangan Beyblade. Jadi, kita lukiskan palang sehingga mencecah nilai 12. Seperti ini. Manakala Ben pula, nilainya adalah 10. Lukiskan palang sehingga nilai 10. Dan Chin, nilai 14.
manakala Don pula sehingga nilai 12. Seterusnya, kita tandakan paras tertinggi pada setiap palang. 14, 12, 10. Kenapa kita perlu melukiskan paras tertinggi bagi setiap palang? Hal ini adalah kerana bagi memudahkan kita untuk membaca nilai bagi setiap palang. Langkah yang seterusnya adalah tulis tajuk carta palang. Tajuk ini perlu ditulis di atas carta, iaitu seperti ini: koleksi Beyblade bagi 4 orang. Langkah yang keenam, labelkan bilangan pada paksi mencancang. Pada carta kita labelkan bilangan pada paksi yang menegak seperti ini. Manakala langkah yang ketujuh adalah labelkan nama pada paksi mengufuk. Tuliskan perkataan nama pada paksi mengufuk seperti ini. Nampaknya kita telah pun berjaya membina satu carta palang yang lengkap. Sekiranya terdapat satu elemen yang tidak ditulis dan dinyatakan, carta anda tidak lengkap dan pembaca sukar untuk mentafsirkan carta anda. Baiklah, sampai di sini saja perkongsian cikgu pada kali ini. Pada video yang seterusnya, cikgu akan menunjukkan cara bagaimana ingin melukis pitograf dan carta palang yang melibatkan nilai separuh. Oleh itu, jangan lupa subscribe, share dan like channel cikgu. Jumpa lagi pada video yang seterusnya. Selamat maju jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.